Terima kasih kepada Tuan Yang di-Ketua atas peluang yang diberikan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usuh menjunjung kasih titah diraja. Yang berhormat Tuan Speaker, memandangkan masa telah dipendekkan, saya akan cuba pendekkan perbahasan saya hari ini dan saya harap Tuan Speaker juga boleh panjangkan sedikit masa yang diberikan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada pengundi di P145 Bakri yang telah mengundi saya bagi mewakili mereka dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya juga sedar dan faham hakikat bahawa ada juga sebahagian pengundi yang belum bersedia untuk mengundi pihak saya. Dan saya akan cuba menangani segala kelemahan yang ada supaya dalam pilihan raya akan datang, saya dapat menawan hati mereka dan mereka akan menyokong kami dan terus duduk di sini menerajui kerajaan yang seterusnya. Yang berhormat Tuan Speaker, saya ingin menyentuh isu perumahan dalam Dewan Yang Mulia ini. Isu ini merupakan satu isu yang begitu dekat dengan hati rakyat Malaysia. Memandangkan faktor masa, saya akan membicarakan berkenaan latar belakang dan fenomena-fenomena yang saya perhatikan selama ini sebagai mukadimah pada hari ini dan harap sekiranya ada rezeki saya dapat membicarakan cadangan daripada saya dalam bahasan bajet nanti. Yang berhormat Tuan Speaker, dasar perumahan negara kita telah bermula sejak zaman kemerdekaan dan menjadi satu usaha yang berterusan walaupun dengan penjenamaan yang berlainan. Ada dikenali sebagai rumah kos rendah ataupun rumah kos sederhana, projek perumahan Satu Malaysia, Prima, rumah mesra rakyat, rumah mampu milik dan sebagainya. Walau bagaimana nama bertukar, prinsip dan semangatnya hanya satu, iaitu rumah-rumah tersebut dibina untuk ditawarkan pada satu harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran dan dijual kepada mereka yang berpendapatan rendah sebagai satu bentuk bantuan dan mengurangkan masalah sosial yang mungkin berlaku hanya disebabkan oleh isu perumahan ini. Justru saya mengalu-alukan usaha KPKT untuk menerima kunjungan kontraktor Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB Singapura bagi berkongsi pengalaman mereka mengenai pembinaan rumah mampu milik. Jangan kita berlaku seperti katak di bawah tempurung dengan dakwaan, pembohongan dan bersifat perkauman. Kita perlu sedar bahawa terdapat 80% rakyat Singapura tanpa mengira kaum yang tinggal di flat HDB sehingga flat HDB ini dianggap sebagai satu modal yang berjaya di dunia. Yang berhormat Tuan Speaker, saya juga mencadangkan supaya kerajaan memperajai modal-modal perumahan mampu milik yang berjaya di negara lain seperti di Holland, Austria, Denmark, Sweden, Australia sebagai rujukan supaya penambahbaikan dasar perumahan mampu milik ini dapat dilaksanakan demi kepentingan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, perumahan adalah keperluan asas bagi semua orang untuk hidup secara bermaruah dan juga adalah hak asasi manusia yang termaktub dalam perkara 25.1 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat. Harga median pada tahun 2020 untuk sebuah rumah adalah ringgit Malaysia 295 ribu ringgit. Tetapi hanya 35.6% daripada pelancaran projek perumahan sejak tahun 2015 adalah dijual atau ditawarkan dalam pada harga bawah RM300,000. Ini bermaksud bahawa
kekurangan bekaran rumah mampu milik dan berlakunya mismatch ketidaksepadanan antara penawaran dan permintaan, demand dan supply. Sekiranya kita hendak menampung harga rumah pada RM300,000, maka pendapatan bulanan sesebuah keluarga perlulah sekurang-kurangnya RM8,194, iaitu pendapatan tahunan pada tahap RM98,333. Adakah anak muda kita pada hari ini mendapat gaji RM8,000 sebulan? Hakikatnya, Yang Berhormat Tuan Speaker, 76% isi rumah di Malaysia adalah berpendapatan kurang daripada RM8,333 sebulan. Yang mana mereka hanya mampu memiliki sesebuah rumah di bawah harga RM300,000. Justru bukan saja golongan B40 yang menghadapi masalah untuk membeli sebuah rumah, malahan golongan M40 juga menghadapi masalah yang sama. Dalam tempoh RMK ke-11, sebanyak 282,259 buah rumah mampu milik ataupun 43.2% daripada sasarannya telah siap dibina oleh Persekutuan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri maupun pemaju swasta. Ini bermaksud kita tidak mencapai sasaran rumah mampu milik dalam tempoh RMK ke-11 yang mensasarkan sebanyak 533,000 ada masa sikit, bagi buah sikit rumah. nak tanya. Boleh Masa tak cukup, sila duduk. Masalah Sila HDB duduk, nak Singapura. bincang kita PM tepi nanti bincang kat luar. Boleh, Ya? saya nak tanya sekarang. Sila, tak perlu tanya. Tanya kat luar. Duduklah, Saya ada. duduk. Duduk. Takut kah nak tanya? Bukan takut, nantilah. Tanya kat luar, Saya tunggu di launch nanti ya, boleh? Sila Bakri. Terima kasih, Puan Tuan terakhir. Speaker. Sekarang, Matlamat RMK ke-12 telah menetapkan bahawa 500,000 buah rumah mampu milik akan dibina. Soalannya, Yang Berhormat Tuan Speaker, sampai bilakah pembinaan rumah mampu milik di negara kita dapat menampung permintaan yang terlalu tinggi ini? Ianya seolah-olah tidak akan tercapai. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya mengambil satu contoh. Pembinaan rumah mampu bilik jenis B, Taman Maharani Ayu yang ditawarkan pada harga RM80,000. Hanya 46 unit dibuka untuk permohonan. Hakikatnya terdapat 718 permohonan, iaitu lebih kurang 20 kali ganda permintaan kalau banding dengan tawaran. Sehingga separuh tahun 2020, terdapat 140,000 unit permohonan rumah mampu milik, tetapi hanya 21,000 rumah mampu milik siap dibina di negeri Johor. Jadi, Yang Berhormat Tuan Speaker, permintaannya adalah sentiasa 10 kali ganda, 20 kali ganda berbanding dengan tawaran yang diberikan. Saya rasa Okey, lebih kurang saya gulung sekarang. Gulung sekarang. Saya harap perkara ini kita perharusi dan saya harap ada rezeki untuk mengambil bahagian perbahasan Ada. dalam bajet. InsyaAllah ada. Bakri mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Bagan Serai.